Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam Al-Jatan Qasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita ini termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung pengajian kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada hadis yang ke-44. Sembahyang sunat di rumah lebih afdal. An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhaza hujratan qala hasibtu annahu qala min hasirin fi ramadhan fasalla fiha layaliya fasalla bi salatihi nasun min ashabihi falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fakharaja ilaihim faqala qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan dinding. Ia berkata, aku menyangka bahawa ia, yakni Zaid, berkata daripada tikar pada bulan Ramadan. Lalu sembahyang beberapa malam, maka bersembahyang dengan sembahyang oleh beberapa orang sahabatnya. Kemudian manakala ia mengetahui perkara itu, terus ia duduk. Setelah itu ia keluar pada mereka lalu bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang aku lihat daripada perbuatan kamu. Maka bersembahyanglah kamu wahai manusia di rumah kamu, kerana bahwasanya seafdal sembahyang itu adalah sembahyang di dalam rumahnya, melainkan sembahyang fardu. Baik. Hadis pada malam ni diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia kata, pada bulan Ramadan Nabi SAW buat macam satu kalau bahasa kita mudah kita abang macam partition lah, macam pejabat kan, kita buat macam pembahagian gitu. Cuma di luar masjid tu Nabi buat macam satu kawasan tu, Nabi buat macam nak jadi bilik di situ. Tapi buat dengan tikar. Bukan ini bermakna bukan bilik yang isteri-isteri Nabi, tak. Kerana isteri-isteri Nabi SAW yang ada di keliling Masjid Nabawi itu, dinding dia bukan tikar, dinding dia betul lah daripada binaan yang kedap, tak boleh nak tengok di dalam sebab aurat dan sebagainya. Adapun dinding yang Nabi buat ni khas macam satu bahagian untuk semayang. Dan bila Nabi SAW semayang di waktu malam, Nabi duduk semayang, maka ramai orang yang tengok Nabi SAW semayang, orang pun mai join, jadi macam nak ramai dah. Maka Nabi SAW kata dekat semua sahabat, aku tahu hampa semangat ni nak tengok aku semayang, hampa tengok aku ibadat, hampa nak ibadat macam aku,
maka kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, sallu ayuhan nas, fasallu ayuhan nasu fi buyutikum. Hampa semayanglah kat rumah hampa, semayang sunat. Fa inna afdala salati salatul mar'i fi baiti. Sembahyang yang paling baik adalah sembahyang seseorang di rumahnya, kecuali sembahyang fardu. Baik, ada beberapa benda yang kita nak tengok daripada hadis ni pada malam ni. Yang pertama sekali adalah para sahabat Nabi SAW, mereka ni sentiasa memerhatikan dan merenunglah, bahasa kita ni, macam apa ibadat yang Nabi buat, supaya mereka pun boleh buat juga, boleh buat amal juga, boleh ibadat, nak tiru-tiru ibadat baginda Nabi SAW, kerana semangat para sahabat untuk beribadah, semangat para sahabat untuk menambah amal soleh mereka. Banyak hadis-hadis yang kita boleh jumpa halobanya para sahabat untuk buat amal yang soleh. Kalau contohnya tuan-tuan pernah dengar dalam Riyadhus Shalihin berkaitan dengan Ahlud Duthur, orang kaya-kaya, orang miskin di zaman Nabi SAW, mereka cerita, wahai Rasulullah SAW, kami ni miskin, kami ni susah, tapi kami tengok geng-geng kaya, kalangan kami ada geng-geng yang kaya juga, tapi mereka geng-geng kaya semayang, kami boleh semayang macam mereka. Mereka puasa, okey, kami boleh gagah lagi puasa macam mereka. Mereka ibadat kami boleh tirulah. Tapi tang mereka duk derma, infak fi sabilillah, masa jihad, lepas tu derma banyak, sedekah dan sebagainya, yang tu memang kami tak boleh lah, sebab kami tak mampu, kami tak cukup duit, kami miskin, kami fakir. Maka Nabi SAW ajak kat mereka, hampa balik lepas semayang, hampa baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pahala dia sama macam kawan-kawan orang kaya hampa duk derma tu. Mereka pun seronok lah, tapi mereka tak beritahu orang kaya. Lepas dia diam, zikir pun macam tak mau tengok, macam rahsia lah. Buah padu Nabi bagi, takkan nak macam rahsia. Tak pergi geng kaya tahu, habis lah kami. Tapi nama kata sahabat tu macam tu lah. Lama-lama dia tengok, apa geng-geng ni duk buat tu macam tak jari, duk buat diam-diam tu, duk baca apa ni, lama-lama pecah. Orang tahu cerita. Mereka pun buat juga zikir lepas semayang. Mereka kata, dah lah kami nak sama dengan hampa, tak boleh, hampa zikir pula. Mereka main pula kat Nabi SAW. Mereka tahu, Rasulullah macam mana ni. Mereka tahu dah rahsia kami habis lah kami tak lewat. Nabi kata tak apa, hampa sabar dengan ujian Allah bagi kat hampa kemiskinan, Allah bagi ganjaran besar kat akhirat esok. Cerita ni nak bak kat kita apa? Para sahabat ni dia jenis semangat nak buat benda yang baik, buat amal soleh. Tak boleh tengok kawan tu lebih sikit dia pergi jumpa Nabi, tengok kawan tu buat juga dia main juga. Dalam hadis ni sama juga, sahabat-sahabat ni apa jenis parti Nabi buat apa, kalau boleh nak tambah amal soleh semua depa main ramai-ramai. Maka bila ramai dah, Nabi SAW sebut, Nabi duduk, Nabi tak semayang malam tu. Nabi tengok depa, Nabi kata kat depa semua, hampa pi semayang kat rumah hampa. Sebab semayang paling bagus sekali adalah semayang di dalam rumah. Semayang apa tu? Semayang sunat. Illal maktubata. Kecuali semayang-semayang sunat, kecuali semayang fardu, bagusnya kalau hampa boleh semayang dekat kat masjid lah. Selain pada tu, semayang kat rumah tu bagus. Semayang kat rumah bagus. Baik. Semayang sunat ni tuan-tuan, tak kira lah qabliyah ke, ba'diyah ke, semayang-semayang lain lah, duha dan sebagainya. Kalau boleh, kita utamakan untuk semayang kat rumah kita. Tengoklah situasi, tengok keadaan. Masjid kita mungkin jauh, kalau semayang rumah saya belakang ni ya Ustaz, apartmen belakang ni je. Saya ambil uduk semua siap, la ilaha illallah. Habis azan, terus saya takbir, saya semayang kat rumah saya turun ambil motor kereta mai, dan
Dan tak apa sembahyang kat rumah, tu paling bagus sekali. Kalau tak berani lah ustaz, takut saya lambat masjid ni, dia nak parking, nak mai semua, takut lambat. Kita mai sembahyang kat masjid boleh tak? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Afdalnya paling bagus sembahyang kat rumah lah. Tapi kalau kita takut terlepas, jadi masbuk, disebabkan kita nak utamakan sembahyang sunat, tercalak sembahyang fardu kita, maka kita mai sembahyang sini. Ba'diyah boleh lah buat kat rumah. Ba'diyah isyak contohnya kan, kita nak buat kat masjid, balik rumah boleh buat lagi. Balik rumah boleh buat ke ustaz? Boleh, sampai sebelum azan subuh boleh buat ba'diyah isyak ni. Masa panjang. Janji selepas sembahyang isyak. Kita dah sembahyang isyak kan, lagi 10.30 balik kata letih. Lepas sembahyang balik terus. Baru balik drive balik kampung, lama tak balik, jam Kuala Lumpur, di Juru lah apa semua, letih lenguh kaki, balik rumah lena. Pukul apa bangun? 11.50. Isteri kita gerak, bang, bangun bang. Jubah tak salin, tidur atas cushion macam tu je. Kita apa bangkit salin lah apa semua, pergi tandai semua, ambil sembahyang. Boleh buat apa? Boleh buat dah sembahyang tahajud, boleh buat dah. Ataupun kita buat ba'diyah isyak, boleh lagi, jalan lagi. Boleh lagi buat ba'diyah isyak. Maka sunat bagusnya kalau kita boleh buat di rumah. Rumah Nabi SAW, kalau tuan-tuan nak tahu, rumah Nabi adalah tempat maqam dikebumikan Rasulullah SAW tu, rumah Aisyah. Nabi meninggal kat rumah Aisyah, kemudian dikebumikan di Nabi SAW tu dekat dekat Madinah Munawwarah tu lah. Di Madinah tu rumah Nabi, masjid tang tu lah. Maksudnya Nabi sembahyang qabliyah ke ba'diyah ke, Nabi suka sembahyang kat rumah. Habis Nabi sembahyang, Nabi keluar daripada tirai, Sayyidina Bilal akan ada kat situ. Nabi akan kata, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sembahyang. Maknanya boleh iqamah dah sekarang ni. Kerana kuasa iqamah tu ada pada imam yang berkuasa. Dia boleh habaq, okey, boleh qamat, tu kuasa dia. Tu kuasa mutlak dia. Ada setengah tempat tu kadang Bilal dia tak faham. Tok Imam keluar daripada bilik, Tok Imam cakap ke dia, okey, boleh qamat dah. Dia kata pula Tok Imam, maksud dia, tunggulah orang duk sembahyang sunat, angkalut apa? Tok Imam kena maki pula orang dia. Apa ni rampasan kuasa berlaku. Pergi kat orang sembahyang sunat ke apa, tu ke hamil kerja. Qamat, okey, baik qamat, senang lah. Alah qamat dia tahu lah. Dia ringkas kalau sembahyang dia, mudah gitu. Yang lebih teruk lagi, yang lebih parah lagi, saya bila jumpa satu Bilal, Tok Imam keluar daripada bilik, kat masjid ni. dia suruh qamat. Bilal tu tahu dia buat apa? Dia pergi kat belakang ada tirai muslimat tu, dia tanya, macam mana dah habis dah sembahyang semua? Muslimat tu kata habis dah. Dia mai balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kata dia ikut arah imam, dia ikut arah muslimat pula. Tak tahulah, mungkin isteri dia ada belakang ke, kat rumah ke dia takut isteri dia, tak qamat lagi isteri dia balik poyuk kepala dia risau ke, dia pergi rujuk dulu isteri dia kat belakang. Kat masjid pun takut isteri dia juga. Jadi tak payah ambil tahu, baik pergi kita suruh qamat, kita qamat ya, mudah contoh dia. Sebab tu setengah tempat tuan-tuan saya tengok depa ni buat apa, ada waktu iqamah tu, dia ada waktu. Subuh 15 minit contoh, Zuhur 10 minit, Asar 10 minit, Maghrib 5 minit, Isyak 10 minit. Dan lah orang sembahyang. Dia bubuh situ. Waktu iqamah dia bubuh siap lah situ, berapa minit macam tu. Jadi bila kita nak iqamah ni, kadang-kadang bila kita nak sembahyang sunat, kita masuk dalam masjid tu, kita nampak, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 4.30. Azan dah. Ditulis kat situ qamat 4.40. Sekarang baru 4.35. Dan lagi kau sembahyang sunat 5 minit lagi dah. Jadi dia sembahyang. Cukup 4.40, orang yang jadi Bilal, dia pun tak terasa payah sangat hati dia nak qamat. Yalah, nak qamat pun bukan orang lain, kawan-kawan, jiran, flat, kampung. Yang ni Haji Mat, yang ni Haji Husin, yang ni Haji Mahmud, ni kawan-kawan dia semua.
Yang kawan tu pula kadang-kadang tak mau tinggal qabliyah subuh, tak mau tinggal. Sayang kan pahala berlambak kan. Mai takbir semayang, mai takbir semayang. Nak qomat dia tu mai takbir pula. Nak qomat baru takbir pula. Allah. Jadi kawan nak pergi kerja, budak-budak dah sekolah, start sekolah ke apa contoh kan. Atau orang lain mai pakai baju kerja semua, dia 6, 4, 5, 7 semua kena masuk pejabat dah. Dah lah hari tu sujud sajadah. Jadi banyak kerja tak ada. Cukup time sharp, dia pun, kita pun okey, kita tahu dalam mat kita korbankanlah sembahyang sunat kita. Siapa sembahyang lambat? Satgi mai awal sikit. Zuhur ke asar ke subuh esok mai awal sikit, bolehlah kita sembahyang. Jadi jangan meresahkan orang. Saya pernah jumpa ada satu bro ni. Tak ada buat apa. Orang nak qamat sikit lagi dah. Dia dekat masjid tu betul-betul duduk belakang imam. Allahu Akbar sembahyang sunat. Jadi Tok Bilal pun jadi macam dia ni qamat pula. Kalau belakang dia bolehlah qamat, duduk depan sangat. Jadi orang semua duduk sembahyang, dia ni duduk seorang duduk sembahyang sunat, jadi macam cempera pula masjid. Tunggulah pula. Tanya kat dia, bapa sembahyang depan, pilah sembahyang belakang. Tak, dia kata sembahyang depan baru depa ditunggu aku. Oh, macam tu pula. Nak jadi star. La ilaha illallah. Macam tu passion macam tu ada apa? Saya kuliah satu tempat, kita berhentilah azan. Lepas azan, sambunglah 5-10 minit gitu ya. Ada satu, tapi bukan warga negara sini. Dia orang luar negara. Bukan kita Pakistan, Bangladesh, Pak Arab kan. Dia lain. Dia, habis sembahyang, la ilaha illallah. Dia sembahyang sunat tahu tak mana? Betul-betul hitam meja ni, dia sembahyang. Kau tengok, Allahu Akbar. Saya kata, dia ni pahal ni. Punya besar masjid yang main sembahyang. Mujuk tak main sembahyang atas meja ya. Saya macam nak kata kat dia, lepas sembahyang, brother, come here, you can make your solat here. Solat sunat lah. Sembahyang gitu. Punya berlambak tempat yang main sembahyang, tadi buat apa? Dia khusyuk sini. Kita nak cakap, jadi sebab salah untuk tahun tu. Pilah sembahyang tepi sikit. Champion tak ketahuan sebab apa? Macam-macam manusia ni. Jadi, bagusnya, dalam hadis ni kita belajar, Nabi SAW ajak kita supaya sembahyang sunat kita dekat rumah kita lah. Dan saya bagi tahu juga dekat tuan-tuan, kalau qabliyah boleh sembahyang kat rumah lah. Kalau tak dan, tak apa, sembahyang kat masjid. Kalau boleh, ba'diyah sembahyang kat rumah. Tapi saya sembahyang, kalau balik saya tak sembahyang dah Ustaz. Passion biasa gitu lah. Kat masjid lah, semangat lah baca Al-Mulk lah, baca Al-Kahfi lah, macam-macam. Tengok Assalamualaikum, balik rumah dengan drama, dengan anak-anak main lompat atas kepala apa semua gitu. Dengan ayat tu lah, segala apa sembahyang semua tak buat terus. Oh, saya tak boleh Ustaz, tak tahu lah saya balik rumah ni menjadi tak boleh sembahyang dah. Al-Mulk pun tak ada baca. Qabliyah, Ba'diyah apa Ustaz? Saya duk ingat nak sembahyang witir 5 tahun dah nak sembahyang kat rumah, tak mayang-mayang. Macam itulah masa bergerak. Nak sembahyang tak boleh. Tak apalah dekat rumah kita. Rumah para sahabat Nabi SAW, rumah sahabat macam mana? Sama, rumah dengan masjid sama. Ada orang bangun qiyamul lail waktu malam, balik rumah isteri baca Quran, anak baca Quran, gila orang duk tasbih sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Rumah sahabat tu dengan masjid tu dia duk main, maksudnya amalan tu dia jadi sama. Maka kita kalau boleh janganlah biar rumah kita sunyi. Tak buat qabliyah, ba'diyah, duha ke, baca Quran ke. Kerana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibnu Syaibah, dalam kata Imam Ibn Battal, salatul mar'i fi baitihi nurun fanawwiru buyutakum. Salat seseorang di rumahnya itu adalah menjadikan rumah itu bercahaya. Maka cahayakanlah rumah kamu. Pesan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pesan. Makna rajin-rajinlah buat sembahyang sunat kat rumah. Paling bagus buat qiyamul lail, buat tahajud dan sebagainya. Jadi ada juga di rumah kita ni, jangan biar sunyi macam kubur. Kata Nabi SAW, jangan biar rumah apa macam kubur. Maksudnya tak ada apa amal soleh apa, tak ada apa-apa tak ada. Maksudnya kita semayang, kita imarah. Bukan imarah, bahasa dia macam kita bagi ada juga. Kerana apa? Kerana dalam syarah hadis menyebut
Yang pertama, bila kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau orang tu semayang kat rumah, yang pertama dia boleh elakkan diri dia daripada riak. Kadang kita semayang fardu pendek, semayang sunat panjang sebab kawan duk tengok. Kalau semayang kat rumah, siapa tengok? Kucingnya tengok, oyen nanti tengok. Orang ketawa dia tengok muka kita gitu. Kita nak riak dengan kucing, tak ada ruang. Kucing bukan dapat faedah apa, riak dengan hang macam bukan boleh cerita kat orang aku rajin semayang. Dia tak cerita kawan ni hantar tuan aku rajin semayang panjang. Tak. Dia miau 4 kali dia belah. So bagi makan kucing dia cerah gitu. Macam tu kucing. Kalau boleh semayang kat rumah tak ada siapa nak tunjuk riak, bagus itu. Kata Imam Nawawi. Yang kedua, kita kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sengaja Nabi semayang di situ kata nak ajak dekat kita. Sengaja Nabi buat macam tu bila sahabat mai, dan hadis ni yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit ni, dia boleh habaq dekat kita. Sengaja proses itu berlaku supaya sebagai ta'liman li ummatihi, sebagai satu pengajaran dan pengajaran untuk umat dia. Kalau nak semayang, semayang di rumah. Yang ketiga, memberi keberkatan pada rumah. Setiap ibadah yang kita buat, semayang yang kita buat, makanya rumah tu akan menambah keberkatan. Dan tanzilur rahmah, akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rumah tu. Dan juga kata Imam Ibn Qudamah dalam Mughni Muhtaj, boleh menyebabkan syaitan ni dia lari. Kalau kita rajin semayang kat rumah, baca Al-Quran dan sebagainya, menyebabkan syaitan tu dia tak selesa lah di rumah kita. Jadi macam dia ni kerja duk mengaji ya, dia jadi tak syok di rumah kita, tak selesa di rumah kita. Jadi bila syaitan tak ada, malaikat turun. Bila semayang ada rahmat Allah Ta'ala dan sebagainya, itu faedah kalau kita semayang di rumah. Dan juga kata para ahli ulama, sebagai menarik minat anak-anak. Kita duduk di rumah, kita rajin semayang duha, anak-anak kita tengok, bapak aku rajin semayang, kita pun ajak dia main semayang, kita ajak dia macam mana. Itulah ruang kita. Lepas tu kita boleh tengok Fatihah mereka, boleh cek tahiyat akhir mereka, bacaan Quran dan sebagainya. Itu masa yang terbaik supaya kita dapat spend masa untuk melihat bacaan anak-anak kita. Tu kelebihan semayang sunat di rumah. Illal maktubah, kecuali semayang fardu. Masa Covid tu lain lah, sebab dia ada masalah, ada penyakit dan sebagainya. Kita semayang kat rumah sebab waktu tu waktu fatwa penyakit dan sebagainya. Sekarang kita dah habis dah. Semayang fardu, semayanglah dekat masjid dan surau. Itulah yang paling bagus sekali. Jangan Jumaat ya, marah kalau tak boleh masuk masjid, marah Tok Imam, marah AJK, apalah hampa ni, pengerusi ni masuk neraka tak bagi kami semayang, macam-macam. Tapi dalam masa yang sama, semayang lain tak main pula. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dia tak main. Tak mau macam tu. Dan juga apa lagi saya tulis kat sini, selepas tahun ada semayang-semayang sunat, kita tak disunatkan semayang kat rumah, disunatkan semayang di masjid secara berjemaah atau di tempat yang lain, bukan di rumah kita. Antaranya ada 4 semayang. Semayang apa? Solat sunat tarawih. Bagusnya semayang kat masjid secara berjemaah. Dia bukan semayang fardu, semayang sunat, tapi dia digalakkan berjemaah. Berjemaah di mana? Di masjid dan di surau. Ada lagi semayang lagi tak? Ada. Semayang apa? Semayang gerhana matahari, gerhana bulan. Tak boleh semayang kat rumah seorang-seorang? Boleh. Afdal semayang berjemaah, semayang bersama dengan imam, ada khutbah pula lepas pada tu dan sebagainya. Jadi semua tu menunjukkan bahawa dia semayang sunat dan dia boleh semayang kat rumah. Dan yang ketiga, nama dia apa? 3 dengan 4, semayang Raja Haji, semayang Raya Aidil Adha. Walaupun ada, kalau ada surau kat rumah kita kecil, kita nak semayang Padang boleh lah, boleh juga. Dan masjid kita bapak besar macam ni, sampai luas gitu. Yang alam ni ya, masjid wilayah, masjid Putra, punya besar masjid tu. Yang habis semayang kat luar Padang buat apa? Semayang dalam masjid boleh tak? Boleh. Yang tak boleh semayang, sunat juga mereka main semayang, mereka main masjid. Masa khutbah raya haji, raya puasa, mereka sunat main, bagi mereka main tak apa.
Main dengar khutbah kan. Tak boleh masuk masjid, duduk luar kan, tak apa, buka speaker orang dengar. Tak ada masalah apa. Kalau tempat kecil, tak apa kita buat dalam di padang dan sebagainya. Okey. Tu beberapa benda berkaitan dengan sembahyang sunat. Kita usahakanlah kalau boleh kita meriahkan rumah kita dengan ibadat-ibadat sunat. Sama ada di waktu pagi dengan sembahyang-sembahyang sunat versi paginya atau sembahyang-sembahyang sunat versi malamnya. Okey. Saya nak cakap sikit kat tuan-tuan berkaitan dengan satu isu yang berlaku pada kita hari ni lah, yang diputuskan 18 orang tu kan yang bersalah dengan adik apa tu, Nur Farhan ke apa syukri mana Farhan meninggal dunia dah. Wallah ampuni dosa dia. Budak muda masuk ke asrama sama dengan kawan-kawan di salah satu daripada kem latihan. Kemudian ada berlaku satu kes. Kes apa? Ada laptop hilang. Kawan-kawan dia hal lain tu, ni yang kata masalah ni dia bermula di sinilah. Pi jumpa kononnya ada orang yang berubat. Dan yang Pak Long yang berubat ni pula dia habaq laptop ni bukan orang lain, dia tu yang ambil. Siapa ambil? Dia ni yang ambil. Mereka ni start motor, mai paksa dia lah. Mana laptop, mana barang kami. Duk habaq. Dia kata aku tak tahu apa, barang apa. Main tanya aku sebab apa, force aku paksa aku jawab macam aku ambil barang aku. Tanya barangnya pasal ambil iron. Ambil iron, tekap di badan, di muka. Iron tu, iron yang berdiri yang kat pasar raya tu kan. Bubur di muka, bubur di tangan, bubur di depan, kemaluan, belakang semua ni. Kawan panas mati. Adalah dia kena cas. Akhirnya kena hukuman 18 tahun di dalam penjara. Habislah sebahagian besar daripada hidup, sebahagian kecil daripada hidup remaja, sebahagian besar daripada hidup belia duduk dalam penjara. Yalah, itu sebagai hukuman di dunia. Moga-moga ada satu keputusan Allah Ta'ala terhadap mereka daripada taubat apa semua dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak bahas isu ni dia timbul sebab apa? Sebab akidah kita mempercayai benda-benda merepek. Satu je kita kena ingat, tak ada siapa pun tahu. Allah Ta'ala sebut wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kunci perbendaharaan benda yang ghaib ni Allah saja tahu. Selain daripada Allah siapa pun tak tahu. Apa nak jadi esok orang tak tahu. Apa jadi semua tu orang boleh agak je. Siapa pun tak boleh habaq dengan pasti. Sebab tu benda yang ghaib, benda yang dah habis atau benda yang akan datang, kita tak boleh man ataka hinan aw arrafan faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Siapa yang mendatangi kahin, kahin ni orang yang boleh ramal future. Dia boleh tahu benda akan datang, benda tu tak jadi lagi. Dia boleh tahu. Pembohong besar tak ada siapa boleh tahu. Allah aja tahu. Aw arrafan, bukan kahin ni dia tahu benda yang dulu. Arraf tu dia tahu benda akan datang. Kahin ni kita boleh tanya kat dia, barang kita hilang, rantai emas kita hilang, kita boleh jumpa dia, dia boleh bagi tahu kat kita. Kahin ni dia lebih pada bomo atau macam dukun, macam pawang gitu lah. Aw arrafan, atau orang yang boleh tahu future kita. Esok jadi apa, hujan tak hujan, anak kita nak menikah, kita pergi jumpa dia. Anak menikah bila? 15 bulan 12. Awak tak nak tengok sehari tu hujan ke tak? Hujan pergi tanya dia tu, buat apa pergi telefon Jabatan Meteorologi. Dia tu dia tahu. Ini boleh tahu hujan apa? Dia bukan boleh tahan hujan. Kalau dia tahu kata hujan pun boleh tahan tak hujan? Tak boleh lah tuan-tuan. Allah yang tahu. Tuan-tuan balik rumah, buka Quran, surah Luqman ayat last sekali. Surah Luqman ayat last sekali. Innallaha indahu ilmus sa'ah
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. 5 benda siapa tak tahu, Allah je tahu. Nombor 1, kiamat bila jadi, Allah je tahu, orang lain tak ada tahu siapa punya. Dulu dia kata 2012 orang asli dekat Brazil, orang asli kat Brazil dia faham 2012 kiamat, semua ketak satu dunia. La ilaha illallah. Pelik betul ya akidah. Boleh percaya kat dia tu. Suka percaya benda pelik-pelik. Dia tu alhamdulillah Kak Long tu dah taubat dah. Kak Long hak kata nak kiamat sini, dia tu nak mai jumpa Nabi Isa kin salam kat menakan dia, macam-macam berlambak-lambak ikut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab apa? Sebab akidah kita lah. Satu masalah akidah ni, kita boleh mudah percaya kat bomo. Percaya tu satu dah, salah dah. Hang balik mai, hang paksa dia tu, bully dia, tekap ni apa, setrika lah semua. Akhirnya disebabkan akidah yang rapuh, dia mai pula satu lagi masalah, menyebabkan apa? Menyebabkan membunuh pula. Salah satu daripada dosa-dosa besar. Ni kalau biar akidah rapuh di kalangan masyarakat ni, tak mustahil satu peringkat dia boleh jual agama dia. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di luar negara. Anak salah seorang daripada bekas pemimpin negara jiran keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih menyedihkan lagi daripada dia, keluarnya itu adalah pada birthday dia yang ke-70. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang cari agama selain daripada agama Allah Ta'ala, maka Allah akan tak terima daripada dia, dan dia di akhirat esok jadi orang yang rugi. Tuan-tuan buat dosa pun Allah Ta'ala sebut perkataan khasir juga. Anak Nabi Adam, 2 orang berbalas bunuh, si Qabil bunuh si Habil. Qabil tu lepas dia bunuh, Allah Ta'ala kata apa? Fa asbaha minal khasirin. Ayat nombor 2, fa asbaha minan nadimin. Jadi orang yang menyesal. Orang buat dosa, dia akan rasa macam satu menyesal aku buat ni. Dia rasa macam, oh serabut kepala otak lah. Bunuh orang, minum arak, jadi serabut kepala. Lepas berzina jadi macam serabut kepala. Tu baru buat dosa. Bayangkan keluar daripada Islam. Allah Ta'ala sebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat esok dia akan rugi. Rugi ni bukan kita habaq tau. Kita habaq kat anak kita hampa mengaji elok-elok, jangan main. Esok besar jadi macam abah ni. Kerja pun tak betul, susah lah apa semua. Apa mengaji elok-elok, belajar bagi elok-elok. Sebab apa? Sebab kita ada pengalaman, kita habaq kat dia, nanti hang susah nanti bila besar. Allah habaq kat kita apa berlaku kat akhirat. Hang akan rugi kalau hang keluar daripada Islam. Bermula daripada masalah akidah ni lah tuan-tuan yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Sebab tu antara benda yang besar yang kita perlu beri perhatian terhadap keluarga kita dan sebagainya adalah isu berkaitan dengan akidah. Kalau kita faham bomo ke, dukun ke, pawang ke, selain daripada Allah Ta'ala tak ada siapa yang ada kuasa. Allah Tuhan Maha Berkuasa, makhluk maknanya selain daripada Allah Ta'ala, semua tak ada satu power. Dia manusia macam kita juga, dia boleh ramal je. Tak ada orang boleh habaq tepat. Tuan-tuan tengok berita dia habaq cuaca, ramalan kaji cuaca. Ada dia kata kepastian cuaca esok. Dia tak boleh habaq pasti. Walaupun dia secara adatnya, kalau tiupan angin berapa kilometer ke arah sini, taburan hujan di kawasan keliling, tengok dengan ilmu meteorologinya, maksudnya Pulau Pinang dijangka hujan. Macam tu ya perkataan yang paling tinggi dia boleh habaq. Dia takkan kata esok mesti hujan. Tak hujan nama cari aku kat TV3. Dia habaq tu. Dia takkan habaq tu. Kita pun tak boleh marah dia. Kita tunggu esok kita cancel program kita semua, tak hujan. Kita pergi Kuala Lumpur, masuk bilik berita, cekak baju dia. Hang kata hujan. Dia dituang Nescafe di muka kita.
Aku mana tahu. Aku abang agak-agak aja. Manusia tak libat keputusan. Jadi bila kita tahu yang berkuasa, yang mengetahui semua, Allah saja tahu, sekadar barang kita hilang. Sekadar barang kita hilang. Tuan-tuan tahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni sahabatnya hebat. Setelah wafat Nabi SAW, dia jadi tok guru lah. Tapi dalam masa yang sama, tok guru, anak murid dia banyak, dia minat, dia berniaga. Dia ikat duit berniaga dia ikat kat pinggang. Duit berniaga dia ikat pinggang. Awak berniaga, semua bangun. Bekas dia ikat di pinggang tu, tak ada. Duit tu tak ada. Dia pun nampak macam kelang kabut. Orang duk keliling kelamai, wahai tok guru, wahai tuan, kenapa barang? Dia kata, duit saya ni tak tahulah kata mana, duit berniaga semua jatuh ni. Orang duk di situ, dia kata apa? Oi, tak guna dia ni semua ambil, tok guru pun nak curi lah apa. Sumpah hang jadi macam tu, dia kata apa? Tapi Ibnu Mas'ud, dia orang mengaji punya orang anak murid, kita kata sahabat lah, bukan anak murid lah, sahabat Nabi SAW, dia punya level picak dia tak sama macam orang lain. Apa dia kata? Kalau dia berhajat dengan duit tu, aku halal kat dia. Kalau dia ambil untuk mencuri, ya Allah jadikanlah itulah benda yang last dia curi dalam hidup dia. Lepas ni dia tak curi dah. Dia insaf dan taubat jadi orang bagus dah. Tonton tengok cara picak. Bila barang hilang, antara orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji, dia beza. Bila cakap tu beza. Game mengaji dia tak sama game tak mengaji. Game mengaji tak akan pergi buat benda pelik-pelik, buat benda perangai gitu. Bila kita tak mengaji, macam ni masalah. Qarun, dia jalan tuan-tuan, dia tabuk duit dia. Oh, dia tunjuk kata dia kaya. Orang kata apa? Innahu lazu hazzin azim. Hebatnya Qarun, Tuhan bagi kat dia macam-macam. Yang ni memang bertuah lah dia ni. Kami seronok. Semua nak impi jadi macam dia. Tapi Allah sebut, wa qala allazina utul ilma wa ilakum thawabullahi khairun. Kata Allah, kata depa, orang yang berilmu di kalangan orang-orang penduduk ketika tu, depa kata apa? Alah, ini benda dunia ya. Akhirat esok Allah nak bagi lebih besar lagi. Takat Qarun punya duit tak ada apalah. Depa punya fikir. Tapi bila tenggelamnya duit Qarun dengan duit dia semua tenggelam, geng awai puji Qarun, dia kata apa? Mojok kami tak dapat duit banyak macam ni. Tidak, kami ranak tu. Tapi orang beriman dia tetap maintain kata-kata dia. Dia tak risau duit banyak ke apa. Sebab mentaliti orang mengaji tak sama dengan mentaliti orang tak mengaji. Sama dengan geng Qarun, sama juga geng dengan orang-orang meniaga satu kampung dengan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk juga dengan apa sahaja, mentaliti tu dia tak sama. Kita kalau ada masalah, kita pun duk pergi cari bomo. Dia biasa tuan-tuan tak? Kalau Allah tak uji, kita tak ada apa. Relax je lah. Tapi balik rumah, isteri kita kata, rantai kita beli kat dia dulu masa kahwin, 13,000 hilang. Masa tu dia timai tau. Ada member ku habak kat typing, ada siapa kat dimai kepala otak. Tu baru ujian. Tu baru ujian. Dah bukan nak percaya, saja tanya ada kat mana. Tu biasa ayat orang kita tu. Jadi tuan-tuan, kita ingat elok-elok akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, jangan percaya benda pelik-pelik. Dan siapa saja mai habaq benda-benda, terutama benda yang gaib, benda-benda yang amal agama ni, kita ingat apa yang Nabi SAW ajak pada kita, terap pada kita, itulah benda yang tepat dan betul. Allah saja tahu. Dan jangan sampai disebabkan tu, akidah tu jadi masalah-masalah yang lain. Kita doa pada Allah SWT, moga Allah SWT pelihara kita dan ahli keluarga kita daripada benda kesalahan dosa yang macam tu insya-Allah. Baik, kita tangguh dulu. Kat isyak dah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.